Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu ala man ittaba'al huda. Saudara pengacara majlis, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin bin Syari, Menteri Besar Selangor, jawatan eksekutif yang tertinggi, Yang Berhormat Tuan Chan Fong Hin, Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Yang berbahagia Datuk Badrul Hisham bin Muhammad, Timbalan Ketua Setiausaha Bahagian Pembangunan KPKM, ahli-ahli yang berhormat, pegawai-pegawai kanan kerajaan, Persekutuan dan Negeri, pengurusi-pengurusi agensi di bawah KPKM, mimpin-mimpin masyarakat setempat, rakan-rakan strategik, para nelayan, para peladang, penternak dan nelayan, rakan-rakan media, serta tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Siang ceramah pakai tag, malam tak ada tag. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat ilahi, dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama berkumpul pada hari ini dalam program Sentuhan Agro Madani Peringkat Negeri Selangor. Hari Sabtu lepas, kita telah adakan program yang serupa di Kedah. Alhamdulillah, lebih 20,000 para petani, peladang dan pesawah telah menghadiri majlis di Kedah. Sebelum saya meneruskan ucapan, saya mewakili seluruh warga KPKM dan tuan-tuan semua ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim atas kesediaan beliau untuk menyempurnakan program Sentuhan Agro Madani Peringkat Negeri Selangor. Sesungguhnya ini menunjukkan bahawa keterjaminan makanan negara serta kepentingan keluarga petani, penternak dan nelayan, termasuk pemain industri dan keseluruhan rantaiannya sangat dekat di hati Perdana Menteri kita. Hadirin sekalian, saya yang lebih muda daripada Perdana Menteri, muda pun tak banyaklah, saya selalu nasihatkan dia kurangkan sikit pergerakan. Tak boleh, kata dia, rakyat perlu diselamatkan, perlu saya turun ke bawah lebih banyak. Inilah dia Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita harap kedatangan Perdana Menteri kita pada pagi ini bukan datang saja, tapi harap-harap Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar akan umumkan buah tangan buat kita semua. Takkan nak panggil saja kot, adalah tu. Pada waktu ini, isu keterjaminan makanan atau food security telah menjadi fokus dan keutamaan kepada Kerajaan Madani sejak dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar. Setiap kali saya bertemu dengan beliau, pasti beliau akan tanya, makan cukup tak, Mat? Ayam dengan telur cukup tak lain? Itulah soalan yang akan ditanya oleh beliau. Dia tak tanya arah cucu saya berapa, nak pergi mana cuti tahun ni, tak. Dia tanya ayam, telur, sayur, timun. Ni Perdana Menteri kita. Ini menunjukkan beliau sangat mengambil berat dengan kecukupan bekalan makanan untuk rakyat Malaysia. Bahkan untuk maklumat tuan-tuan semua, tugas utama memastikan bekalan makanan sentiasa cukup dan terjamin untuk rakyat Malaysia bukan sahaja dipikul oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, tetapi juga dibantu oleh Kementerian Desa Wilayah, Kementerian Peladangan dan Komuniti, Kementerian Ekonomi. Artinya kesatuan itu digabungkan untuk hal keterjaminan makanan di Malaysia. Sebab itulah, jika sebelum Kerajaan Madani memerintah negara ini, kita akan mendengar masalah ketiadaan telur ayam dan ayam. Tetapi sekarang ini bekalan telur ayam dan ayam telah pun kembali pulih
dan PM kita juga telah meneruskan subsidi ayam dan telur untuk memastikan kehidupan rakyat tidak terbeban. Inilah bukti bahawa Kerajaan Madani sangat cakna dan peduli dengan nasib rakyat di negeri ini. Bagi Kerajaan Madani hari ini, tuan-tuan dan puan-puan semua adalah wira rakyat Malaysia yang telah membanting tulang dan memerah keringat untuk memastikan bekalan makanan sentiasa cukup dan terjamin buat semua. Hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, sektor agro makanan di seluruh dunia termasuk Malaysia sedang berhadapan dengan pelbagai isu dan cabaran global seperti kekurangan sumber asli, produktiviti dan inovasi pertanian, perubahan demografi dan peralihan tren pemakanan, pembaziran makanan serta perubahan iklim. Di England, Great Britain sekarang ini inflasi sampai 11%. Alhamdulillah, kita masih di sekitar 3%. Keadaan ini diburukkan lagi apabila berlaku krisis global berikutan faktor 4C, COVID-19, konflik, climate dan currency yang telah menjejaskan ekonomi dunia serta mendorong kepada kenaikan harga input pertanian dan kadar inflasi harga makanan domestik yang kekal tinggi di seluruh dunia. Namun begitu di Selangor ini, landscape agro makanan terus meningkat dan berkembang seiring dengan langkah-langkah yang telah diambil oleh kerajaan pusat dan kerajaan negeri seperti memperkasakan pemodenan pertanian, memperkukuhkan rantaian nilai dengan memberikan tumpuan khusus kepada 4 subsektor termasuk padi dan beras, buah-buahan dan sayur-sayuran, ternakan serta perikanan dan aquaculture. Untuk makluman Datuk Seri, pada tahun 2020 dan 2021, pelbagai cabaran industri agro yang terpaksa dihadapi oleh petani, peternak, nelayan dan usahawan tani di negara kita. Bermula dengan COVID-19 yang melanda seluruh dunia, memberikan kesan yang mendalam kepada pendapatan wira tani negara. Melangkah ke tahun 2022, keadaan telah lebih mencabar apabila harga input pertanian melambung naik. Isu perubahan cuaca yang memberi kesan kepada industri agro serta kekurangan tenaga kerja yang meruncing. Para hadirin yang dihormati sekalian, kementerian ini terus komited untuk menjayakan agenda keterjaminan makanan negara. Bagi menjayakan hasrat ini, 5 fokus utama kementerian telah digariskan mulai tahun 2023 ini. Yang pertama, memperkasakan industri aquaculture, menerusi pemerkasaan pengeluaran ikan makanan melalui perikanan aquaculture yang menyasarkan pengeluaran aquaculture berbanding perikanan tangkapan pada nisbah 60-40. Sasaran pengeluaran aquaculture bagi tahun 2023 adalah sebanyak 480,000 tan metrik. Memperluas, yang kedua, memperluaskan ternakan lembu secara feedlot. Lembu yang besar tu saya naik bawah ini. Orang kata macam-macam apa naik lembu. Kami di kampung Waptai Penang dulu biasa naik lembu. Perluasan penternakan secara feedlot ini adalah untuk memperkasakan pengeluaran lembu pedaging bagi memenuhi keperluan bekalan daging, tempatan dan ekspor untuk mencapai tahap sara diri sebanyak 50% pada tahun 2023 nanti. Selain daripada pengeluaran ladang nukleus dan ladang peganda, Agrobank hendaklah bermurah hati memberi pinjaman dan sokongan bantuan kepada mereka yang nak membuka feedlot ini. Tapi jangan ulang apa yang berlaku di Negeri Sembilan dahulu. Wang grant digunakan buat yang lain dulu. Akhirnya lembu tak ada, yang tumbuh lalang. Penanaman jagung bijian green corn, peningkatan pengeluaran jagung bijian sebanyak 30% disasarkan menerusi pengukuhan program pembangunan jagung bijian negara menjelang tahun 2032 bagi mengurangkan pergantungan import. Blueprint industri jagung bijian negara menyasarkan pengeluaran 600,000 metrik tan jagung bijian untuk makanan ternakan
dalam tempoh 10 tahun ini. Ini satu usaha baru kita secara besar-besaran untuk grain corn, jagung bijian yang dimakan oleh binatang ternak dan ikan-ikan. Penglibatan golongan belia sedang dipertingkatkan bagi ikutan cabaran utama bagi sektor pertanian negara adalah isu pekerja asing dan aging farmers. Banyakkah yang menjadi petani ini orang tua-tua. Kita ingin lihat semula tahun ini lebih ramai anak muda akan dibantu dan diberikan bantuan yang sewajarnya untuk menjadi petani yang berjaya. Alhamdulillah, saya pergi ke mana negeri, petani muda sedang muncul dan bersemangat, dan mereka dapati agriculture pertanian satu sumber ekonomi yang baik pada masa hadapan. Memperkasakan institusi latihan pertanian dalam melahirkan graduan yang berkualiti tinggi dalam bidang teknologi pertanian, penyelidikan dan pembangunan R&D, serta pertanian moden dan pintar selaras dengan hasrat negara dalam membentuk pekerja mahir dalam bidang pertanian. Mardi kita harap akan lebih aktif untuk membuat R&D sesuai dengan perkembangan teknologi pertanian yang begitu hebat di negara-negara asing seperti negeri China dan negeri-negeri lain. Pada masa ini kedudukan tahap keterjaminan makanan di Malaysia masih stabil. Usaha yang diambil oleh kerajaan antaranya adalah melalui pemberian pelbagai jenis bantuan dan peningkatan import untuk memastikan kecukupan bekalan makanan. Berdasarkan kepada tren pengeluaran dan import semasa, kementerian ini yakin membawa bekalan makanan dalam negara mencukupi bagi menampung keperluan domestik. Bagi membolehkan rakyat mendapat akses kepada bahan makanan segar pada kadar yang berpatutan, kementerian ini telah menamakan semula jualan terus dari ladang kepada jualan agro madani. Ini kita aktifkan di seluruh negara sekarang ini supaya jualan ini dapat menyeimbangi harga yang ada di pasaran supaya pengguna rakyat jelata tidak terbeban. Pada tahun ini bilangan penganjuran jualan agro madani akan ditingkatkan serta perluasan penganjuran jualan agro madani melibatkan peladang outlet di bawah Lembaga Pertubuhan Peladang dan pasar nelayan di bawah Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia. Oleh itu mereka yang dilantik menjadi pengurusi-pengurusi dan ahli lembaga pengarah jangan duduk saja, jangan hanya hadir mesyuarat bila dipanggil, tapi sentiasa bersama dengan nelayan dan petani untuk membantu mereka. Siapa yang duduk saja, saya dapat rekod dia hanya hadir mesyuarat, tunggu, aku buanglah tu juga. Farma mensasarkan sebanyak 5,000 program jualan agro madani di seluruh Malaysia sepanjang 2023. Sebanyak 409 program disasarkan di negeri Selangor dengan pencapaian semasa sebanyak 120 program. Pelaksanaan program ini membekalkan barangan keperluan asas yang lebih murah sehingga 30% dan diharap dapat membantu rakyat terutamanya penduduk yang berada dalam kategori miskin tegar atau miskin bandar serta mempunyai kuasa beli yang rendah. Saya juga mengharapkan Agro Bank dapat memainkan peranan. Bank ini sebut bank cari untung. Agro Bank boleh cari untung, tetapi Agro Bank juga terlibat dalam social service, perkhidmatan kepada rakyat. Dua hal itu mesti diseimbangkan, mencari keuntungan dan social services kepada rakyat. Ini peranan yang perlu dimainkan oleh Agro Bank. Saya ucap terima kasih kepada Datuk Seri Perdana Menteri yang sudi hadir dan seluruh petani, nelayan, peladang dan semuanya hari ini menjayakan program yang begitu bermakna kepada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.